Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih banyak kerana sentiasa bersama saya di channel saya ini. Salam kawan-kawan, sentiasa sihat seperti biasa. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu semasa politik kita ni, yang mana kalau kita tengok berbagai-bagai ada di minggu ini, dan orang paling suka bahawa kalau PH ini roboh, ini memang mereka suka kerana istilah pecah dan perintah itu telah berjaya. Cuma saya berharap apapun kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PH, saya hargai itu pandangan pribadi mereka sebagai seorang pemimpin, tokoh. Dan kita lihat bahawa mereka berharap supaya perpecahan berlaku di dalam PH ini, dan mereka cuba masuk membuat satu coalition politik baru. Jadi ini yang mereka cuba lakukan. Dan kita tahu bahawa mastermind di sebalik kerja-kerja yang seperti ini adalah Parti Nyamuk. Dulu mereka mengatakan PKR Parti Nyamuk kan. Hari ini Parti Nyamuk cuba membuat masalah. Jadi saya harap apa yang berlaku di dalam PH ini tidak membuat satu kepincangan ataupun membuat satu goncangan ataupun goyangan yang kuat. Cuma setakat angin sepoi-sepoi bahasa saja. Dah lah. Karena ini politik. Jadi saya rasa perkara ini juga mungkin dibuat oleh propaganda dan cyber trooper yang mana kita tahu sekarang ni memang berleluasa sudah. Jadi menurut saya bahawa kalau kita lihat pertemuan politik ini bukan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun, bukan pertemuan dia dengan siapa-siapa. Pertemuan politik yang ada di PRU ke-15 ini adalah pertemuan antara leader satu parti pembangkang dan satu leader parti kerajaan, iaitu ketua pembangkang diketuai oleh ketua pembangkang iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan daripada kerajaan diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini saja pertemuan yang akan ada, yang kita tahu. Jadi untuk kita nak pening-peningkan kepala bahawa nak buat grand coalition, nak buat inilah itu, sebenarnya tak perlu. Sekarang ni kalau rasa-rasa parti anda berada di pihak pembangkang, lebih baik buat gabungan yang betul, jadi lawan Pakatan Nasional yang ada. Kita dah tahu bahawa Pakatan Nasional yang ada hari ini, Perikatan ke, yang paling senang saya sebut PN lah. PN yang ada hari ini, kita dah tahu bahawa dia punya dalaman tidak begitu kukuh. Sebenarnya kukuh lagi ni blok pembangkang ni. Jadi jangan cuba kita goyangkan. Mungkin yang goyangkan ni mungkin bukan orang-orang dalam PH ini sendiri. Yang cuba goyangkannya ni orang daripada luar ni. Jadi kita tahu bahawa PN ini belum tentu ni gabungan mereka yang ada ni UMNO nak ikut. Kerana kalau UMNO ikut, mereka sanggup ketinggalkan jenama besar mereka, iaitu Barisan Nasional. Jika mereka tinggalkan jenama besar mereka, Barisan Nasional itu, saya rasa ramai juga orang-orang UMNO kecewa. Begitu juga kita lihat antara UMNO dengan PAS hari ini. Ramai pemimpin UMNO dah mengkritik, sampai mengkritik sudah dapat gading, tanduk dilupakan. Ini yang kita lihat dikritik oleh orang-orang UMNO, pemimpin UMNO tentang PAS ini tadi. Jadi kita lihat sisi PAS, dia cuma hendak berkuasa. Dan kita tahu PAS ini, senang saya nak cerita, dia dah tahu bahawa parti dia dah terpecah kepada yang mana kita tengok orang-orang yang ada di dalam PAS ni dulu, yang keluar duduk di amanah hari ini. Apabila amanah yang setahun jagung boleh ikut kerajaan memerintah, itu mereka sangat, ini namanya dengki politik. Jadi perkara ini dah kita lihat. Dan kita lihat hari ini UMNO pun kecewa dengan sikap PAS. Yang PAS sekarang ni betul-betul dia dah rapat dengan satanak lah cerita dimadukanlah di inilah macam mana yang seperti mana yang kita lihat penganalisa politik buat. Jadi PAS hari ini dia rapat dengan Bersatu ini. Di PRU nanti mereka ini, walaupun mereka kata dah buat agihan kerusi, saya tidak menjamin bahawa mereka ini tidak
menjadikan tidak berada dalam masalah lah maksudnya. Karena saya rasa mereka tidak dapat mengagihkan kursi ini dengan baik lah. Bukan antara PAS dengan Bersatu ya, tetapi antara UMNO dengan Bersatu mempunyai pertindahan akan berlaku di situ. Itu saya yakin. Jadi untuk mereka nak mengatakan bahawa DAP seperti ini seperti itu, seandainya DAP itu nak bergabung dengan mereka, mereka akan terima dan keluarlah pula kata-kata lain yang mengatakan bahawa DAP ini bagus. Jangan kita cerita orang Cina ke orang ini ke macam ni macam tu. Habislah semua cerita-cerita fatwa mereka yang selama ini mereka duk mainkan tu, habis semua. Jadi mereka cuba pecahkan DAP ini. Tetapi seperti mana yang kita tahu, DAP ini parti yang dah lama, dah kuat. Jadi susah. Dan kita tahu kekuatan DAP memang ada di sisi bahawa kalau orang Cina memang agak sukar untuk menyokong MCA sekarang ini. Jadi ini yang hakikat yang kita perlu terima. Tapi kalau MCA masuk ke tempat mereka, itu tidak salah. Jadi macam itulah. Jadi kita lihat pertembungan politik yang ada nih sebenarnya antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini yang mereka cuba nak buat Grand Coalition ini supaya dipimpin oleh orang lain dan bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau mereka nak buat dan mereka nak lantik orang lain sebagai blok ketuanya, ketua bloknya ataupun ketua pembangkang mereka, jadi alamatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan jadi lagi Perdana Menteri. Jadi sekarang ini orang yang nak bercerita tentang Grand Coalition yang mereka nak buat ini bertujuannya untuk apa? Kenapa tidak mereka perkuatkan PH yang ada? Kenapa nak perlu buat satu gabungan politik baru di antara parti pembangkang, maksud saya? Apa tujuannya? Tidak ada tujuannya. Benda yang sama, objektif yang sama, hala tuju yang sama. Jadi lebih baik mereka perkuatkan yang dah ada. PH ini memang dah ada brand dan dah terdaftar. Teruskan maju ke depan, habis cerita. Dan kita lihat hari ini parti-parti nyamuk yang ingin berkuasa ini tadi masih belum terdaftar juga. Tak tahulah, mungkin kawan-kawan dah lihat, mungkin dah daftar mungkin. Yang hari ini kita tengok di media parti muda pun menimpa masalah. Saya tak mengatakan parti muda lah. Ini dia punya parti, saya Sadiq punya parti, YB saya Sadiq. Saya tidak nak fikir ke situ. Tetapi saya melihat sisi ini. Dan kalau saya lihat tadi di berita Sarawak bahawa Larry Seng pun dah letak jawatan. Jadi banyak pula macai dari sana pun kritik tentang isu ini. Mereka kata bahawa di Semenanjung dah seperti ini, dah ini. Saya ada jawab sedikit-sedikit di media sosial. Jadi kadang mereka tak boleh jawab pula soalan daripada saya. Mengatakan harus seperti ini. Saya cuma menerangkan bahawa Larry Seng karena apa yang sidang media yang dia tulis sendiri ke ataupun dia punya ni ke setiausaha dia tulis ke, dan saya lihat bahawa dia mengatakan dia memberi laluan kepada anak Dayak. So di situ ada baguslah. So saya salute lah di situ YB Larry Seng kerana dia bertindak bijak di situ. Dan saya pun daripada awal pun hampir-hampir nak kritik dia tentang isu ini kerana saya melihat bukan kerana dia Cina, tetapi kita tahu bahawa peratusan Dayak di Sarawak itu besar. Jadi PKR ini kalau ada satu bangsa Dayak yang pegang PKR di sana, saya rasa kuat. Seperti mana yang kita lihat dulu YB baru Bian, itu yang kita nak cari orang seperti itu untuk memimpin di Sarawak kerana dia memahami corak Dayak di Sarawak. Kalau bangsa lain nak memimpin bukan tidak boleh, tetapi coraknya itu berbeza. Seperti mana kalau parti UMNO dipimpin oleh Lim Kep Siang, tidak jadilah macam tu, umpamanya lah macam tu. Jadi ini yang berlaku di Sarawak. Cuma saya nak balik kepada cerita perlawanan politik ini tadi, bahawa kalau kita lihat yang mereka nak buat ini adalah bertujuan hanya satu, untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim naik. Karena mereka tahu di PRU ke-15 ini kekuatan PH itu adalah sangat-sangat padu. Kali ini memang kuat. Dan mereka sudah tahu bahawa
parti yang ada dalam PHS ini solid dah ada. 90 berapa? 91, 96 kursi dah ada. Ini menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Dan kalau kita nak tahu 11 orang PKR yang keluar itu, saya percaya dengan mudah PKR ambil balik kursi ini. Saya yakin di situ. Tak kisahlah mereka ni duduk di Selangor dulu hebat ke, kita nak tengok kali ini. Saya harap mereka menang lah untuk mendapatkan duit deposit. Itu saya harap lah. Tetapi kalau politik duit, saya belum pasti. Tetapi saya harap rakyat tidak melihat kepada politik duit. Saya harap rakyat yang mengundi, dia akan datang menggunakan kuasa mengundi kita itu untuk duit kita ambil, karena itu duit kita. Kalau mereka bagi duit kita ambil, tapi undi yang kita undi itu harus. Dan satu yang saya nak tekankan di sini, memang di PRU ke-14 itu memang menang, tetapi kita harus ingat. Saya selalu peringatkan kepada PHS nih, ataupun kawan-kawan yang ada menonton channel saya ini, saya selalu peringatkan, tolong lepas ini kalau PRU, kita harus lihat berhati-hati tentang undi pos ini. Saya sampai hari ini tidak mempercayai undi pos ini. Ini jujur saya kata, karena saya pernah duduk di dalam kerajaan, so saya tahu undi pos ini saya langsung tidak percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harap perkara ini tidak akan berlaku lagi di dalam kerajaan berkenaan dengan undi pos ini. Saya harap betul-betul anggota yang mengundi. Dan saya harap perkara ini PHS ambil take note lah. Dan saya harap terutamanya PKA ambil take note perkara ini. Karena saya tahulah di zaman saya dulu, tetapi tidak tahu di zaman yang ada hari ini. Saya harap perkara ini tidak berlaku. Dan saya pernah ceritakan di video lepas saya bahwa saya 3 kali pilihan raya saya tidak pernah mengundi, tetapi undi saya ada. Jadi macam mana tuh? Ini hakikat. Ini yang betul saya pernah alami dulu. Mungkin kawan-kawan saya pun pernah alami yang lain. Cuma orang tak nak bercerita. Saya cuma bercerita sikit di sini. Tetapi untuk ketelusan atau tak, itu saya tidak tahu. Sama ada undi satu ke pembangkang, ke undi saya ke kerjaan, saya tak tahu. Ini saja yang saya boleh cerita. Tetapi saya tahu bahwa saya terdaftar untuk mengundi. Itu saja. Jadi perkara ini harus pihak pembangkang yang ada hari ini ambil iktibar di sini dan cek selepas ini. Karena kebiasaan kemenangan itu di waktu zaman BN ya, dia berlandaskan kepada undi pos yang paling banyak membantu mereka pun sebenarnya. Ini hakikat yang perlu kita lihat. Jadi untuk itu mereka nak mengatakan bahawa perkara ini tidak berlaku, kita sebagai pembangkang harus cek juga perkara ini besok. Untuk saya nak mengatakan bahawa Parti Nyamuk ini tadi, memang ini hakikat ya. Dulu PKR dah diperkatakan sebagai Parti Nyamuk, dan hari ini kita lihat PKR dan mereka cuba memporak-perandakan pula PKR yang ada, dan mereka cuba untuk pecahkan gandingan yang bersama dengan PKR. Saya harap pemimpin-pemimpin politik yang senior, yang hebat di dalam PKR ini melihat nilai dan lihat sudut ini, jangan dipandang cuma anggap saja angin lalu. Dan kalau betul parti-parti nyamuk ni nak cuba memecah belahkan parti pembangkang yang dah ada, harap mereka buat gabungan sendiri mereka dan tidak perlu bergabung, dan biar sahaja PHS ini melawan. Dan kalau betul ada lagi yang daripada PHS ini tidak dapat nak terima apa yang dah ada di dalam PHS ini, mereka nak keluar untuk bergabung dengan parti yang mereka nak buat, grup lain yang mereka nak buat, silakan. Pada saya kekuatan yang ada di dalam PKR itu sudah kuat, grassroots pun kuat, dan ramai rakyat Malaysia pun percaya, dan brand PKR pun sudah hebat. Ini menurut saya. Dan saya harap DAP tidak bertolak dalih lah. Kalau DAP saya percayalah, saya yakin dengan kalau DAP ini walaupun mereka mengeluarkan statement yang agak sinis berkenaan dengan PHS, tetapi saya yakin DAP ini adalah satu gabungan yang setia. Saya tidak mengatakan amanah itu tidak setia, tetapi kita tahu parti dia pun masih baru, dan kita lihat kenyataan pun
boleh menjurus ke arah yang menyakitkan hati orang-orang PKA. Jadi kita harap perkara ini mereka sebagai pemimpin boleh melihat sisi ini, jangan sampai merasakan diri mereka di atas dan tidak melihat bahwa rakyat ini menilai daripada sekarang isu-isu yang seperti ini. Oke, saya tak nak panjang-panjang, tetapi sekian dulu dari saya. So, saya harapkan kawan di luar sana sihat ya. Oke, thank you.